Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, buku Qawaid at-Taranum, kaedah-kaedah taranum, cara berlagu. Membicarakan sistem membaca Quran mengikut kurikulum yang betul, tahsinus shaut, at-tajwid, at-taranum, at-tartil dan fasahah. Disusun oleh Haji Nik Jaafar bin Nik. Jadi kita sambung balik bab waqaf nah. Bab tepat dah kita bincang bab waqaf iktidak. Jadi sekarang ni kita nak bincang bab waqaf jaiz dan kafi. Okey, 2.35 dah. Bertajwid pada membaca mengikut waqaf jaiz atau kafi. Jaiz atau kafi. Iaitu pada mana-mana ayat yang telah sempurna pada lafaz i'rab dia, tetapi masih ada hubungan pada makna cerita dengan ayat yang berikutnya. Jadi nak kata sempurna habis cerita tak juga dah, masih belum sempurna. Jadi ada hubungan lah. Yang pentingnya nak berhenti cerita pun jadi cerita dah. Tapi cerita tu kadang-kadang berlaku hujung ayat lah, habis ayat dah. Kadang-kadang tengah-tengah ayat berlaku lah. Cerita tu macam habis tapi dia boleh sambung lagi cerita dia. Ada setengah dia tidak cerita habis nak masuk cerita lain. Tak mesti masuk cerita lain, maka itu dia panggil waqaf jaiz atau kafi dia. Balik nak putus macam dah. Okey, contoh pertama waqaf jaiz atau kafi ni ialah waqaf pada akhir bilangan ayat seperti anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diibtidakkan dimulakan dengan khatam Allah. Allah menutup hati-hati mereka dah. Jadi cerita tu ada kaitan lah. Mereka ni diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tak usah terima juga ajaran Islam. Telah tutup hati pintu mereka dah. Nak berhenti pun boleh, nak sambung cerita pun ada kaitan lagi dah dengan ayat sebelumnya. Itulah dikatakan waqaf jaiz. Boleh, harus dah. Tepus boleh dah sebelum habis cerita tu habis dah, tapi dia kait dengan cerita selepasnya. Yang waqaf pada pertengahan bilangan ayat seperti la taqtulus sayd wa antum hurum. Ibtidak dimulai dengan man qatlahu minkum dia. Surah Al-Maidah ayat 59. Jadi waqaf pada pertengahan ayat. Ni tengah ayat, tak di hujung ayat dah. Jadi la taqtulus sayd wa antum hurum ni tengah ayat lagi dah. Dia nak cerita habis dah kalau nak kira cerita dah. Man qatalah minkum, boleh cerita yang sama dah. Boleh sambung cerita lagi dah. Dia boleh ada kaitan juga dah. Jadi hak tu dikatakan waqaf jaiz. Hukumnya harus diwakafkan, elok diibtidakkan dengan yang berikutnya, maksudnya berhenti dan sambung ayat dengan lepas ayat itulah dah. Harus diwasalkan bacaannya, boleh juga kita sambung terus dah. Pasal ada kaitan dah. Kedua, poin 36, bertajwid pada membaca mengikut hukum waqaf hasan. Iaitu waqaf pada mana-mana ayat yang telah sempurna boleh difahami dah pada dasarnya, tetapi masih ada hubungan pada lafaz dan pada makna dengan ayat yang berikutnya. Seperti jika berlaku pada penghujung bilangan ayat yang tidak mungkin merosakkan kefahaman, jadi maksudkan seperti waqaf pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diibtidakkan dimulakan pula dengan Ar-Rahmanur Rahim dan sebagainya. Ni waqaf hasil lah, molek dah. Boleh faham molek dah. Dan sebagainya lah. Hukumnya harus diwakafkan, harus diibtidakkan dengan ayat berikutnya. Lebih elok diwasalkan, disambung. Mereka kata molek sambung. Ni ke hak mana ni? Waqaf hasan ni kiranya tak tahu lah simbol ke apa. Tapi pentingnya ada waqaf-waqaf ni, dia lebih elok kita sambung dia. Kali kau simbol dia dah. Jin tu Jibril dah. Dah tu tengok dah. Yang kedua, contoh jika berlaku pada penghujung bilangan ayat yang mungkin merosakkan kefahaman, jadi maksudkan seperti pada ayat la'allakum tafakkarun fid dunya wal akhirah. Jadi la'allakum tafakkarun tu ayat 219, fid dunya wal akhirah ayat 220. Hukumnya harus diwakafkan, boleh berhenti
Tidak elok diibtidakkan dengan ayat berikutnya. Tidak mahu kita sambung ayat, kita mula dengan ayat berikutnya. Lebih elok diwasalkan bacaan. Lebih baik kita sambung. Sambung ayat 219-220. Ni yang keduanya. Ya, dekat-dekat lah. Ada hasil, ada lebih elok diwasalkan. Gitulah lebih kurang. Okey, yang ketiga, jenis ketiga ni, jenis waqaf hasan ni, waqaf hasan. Kita boleh faham sempurna lah. Tapi boleh sambung ni. Jika berlaku di tengah-tengah bilangan ayat seperti waqaf pada ayat Alhamdulillah, kemudian ibtidak dengan Rabbil Alamin dan sebagainya, hukumnya tidak harus diwaqafkan kecuali terdesak. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh sambung dengan Alhamdulillah berarti Rabbil Alamin. Walaupun maksudnya macam sempurna dah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi jika tidak harus diwakafkan kecuali terdesak saja. Tidak harus diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Jadi tak molek kata-kata Alhamdulillah berarti Rabbil Alamin. Sambung begitu. Berarti sambung. Start mula dengan Rabbil Alamin. Ibtidak je tak molek dah. Pasti diwasalkan bacaannya. Kena sambung lah bacaannya dah. Kedua, poin 37. Bertajuk pada membaca mengikut hukum waqaf qabih. Waqaf yang tak molek lah. Qabih ni nak. Yang dibenci, iaitu waqaf pada mana-mana kalimah atau ayat yang tidak sempurna atau tergantung, yang mana boleh mencacatkan kalimah atau mengubahkan kefahaman makna ayat yang dikendaki seperti berikut. Pada bismi, daripada bismillah dah. Bismi Allah. Tak kena dah. Pada alhamdu dengan lillah dah. Alhamdu suku, lillah suku. Alhamdu berarti lillah. Jadi tak comel tu dari buruk. Waqaf yang huduh lah. Pada zalika kitab. Jadi zalika tu berarti zalika al-kitab tak molek dah. Jadi kena zalika al-kitab kena wasal ni. Pada laqad. Daripada laqad khalaqnal insan. Jadi kalau berarti laqad berarti khalaqnal insan baru sambung baru ibtidak tak molek dah. Pada yauma izin. Daripada yauma izin yasdurun nas. Kalau berarti yauma iz berarti yasdurun nas pula baru start. Tak molek lah. Ni panggil waqaf qabih dah. Waqaf buruk. Hukum tidak harus diwaqafkan jika sengaja lah. Tidak harus diibtidak dengan ayat yang berikutnya jika sengaja dah. Kena undur lah dah. Wajib diwasalkan bacaannya. Wajib diwasal disambung bacaannya. Waqaf pada tengah-tengah kalimah seperti alham. Ni berat lagi nah. Alham. Daripada alhamdulillah dah. Rabbil berarti situ dah. Daripada Rabbil Alamin. Wa yamna'u padahal wa yamna'unal ma'un dia berarti wa yamna'u saja dan sebagainya. Hukumnya haram diwaqafkan jika disengaja haram diibtidakkan dengan kalimah berikutnya jika disengaja wajib diwasalkan dengan sempurna. Yang tak, waqaf pada mana-mana kalimah atau ayat yang boleh memesongkan kefahaman daripada kehendak Al-Quran yang sebenar seperti waqaf pada ayat la taqrabus salah. Sekat tu je berarti dia. Maksudnya jangan semaya lah, jangan mendekati semaya dah. Dan daripada ayat la taqrabus salatu antum sukara. Daripada ayat tu sepatutnya baca habis dah. La taqrabus salatu antum sukara dah. Ni la taqrabus salah saja baca dah. Jangan mendekati semaya dah. Soalan tak boleh semaya dah. Jadi bahaya lah. Makna tukar tu tak. Surah An-Nisa ayat 43. Waqaf begini boleh membawa kepada pengubahan hukum wajib semayang. Atau seperti waqaf pada ayat innallaha la yahdi. Daripada ayat innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Berarti situ innallaha la yahdi Allah tak usah beri petunjuk sajalah. Berat dah. Jadi kena ayat tidak beri petunjuk kepada kaum zalim. Kena sambunglah soal waqaf ayat 10. Waqaf begini boleh membawa terpesong akidah dan sebagainya. Jadi bahaya dah. Hukumnya haram dan kafir. Kafir yang kalau sengaja mewaqafkannya tidak harus diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Wajib diwasalkan bacaannya dengan sempurna. Okay, bagaimana anda memilih jenis ibtidak, jenis nak mula ayat ni yang dikendaki? 2.38 bertajuk pada membaca hukum ibtidak ni. Nak start mana baca ayat ni lah. Iaitu memulakan bacaan setelah berlaku waqaf atau berhenti bacaannya. Ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, ibtidak al-jaiz. Ibtidak permulaan mula ayat ni yang diharuskan. Iaitu memulakan bacaan dengan kalimah atau ayat yang berasingan dikira sempurna, jelas dan tidak mengelirukan maksud ayat. Sebenarnya semua ni ada bahasa Arab dah. Kalau reti bahasa Arab, nampak lah berarti mana moleknya.
Kalau tidak kat ia berdasarkan tanda-tanda lah daripada Mushaf Uthman itu ada tanda-tanda. Pertama seperti ibtidak pada ayat ala innahum humus sufaha. Daripada ayat kala qalu anu'minu kama amanu sufaha ala innahum humus sufaha. Surah Al-Baqarah ayat 13 dah. Jadi boleh waktu dia tulis qaf apa ni? Qaf ni. Boleh berhentilah harusnya. Ni ibtidak jaiz. Harus kita berhenti dan harus kita sambung dan dia tidak berubah makna dah. Tak berubah makna. Walaupun ada cerita yang ada kaitan dengan ayat sebelumnya dah, tapi tak berubah makna lah. Contoh yang lain seperti ibtidak pada ayat permulaan kita nak start ayat pada fattaqun nar dah. Daripada ayat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jadi kalau kita berhenti ni fattaqun nar sekat tu dah. Walan taf'alu fattaqun nar. Lepas tu baru sambung allati waquduha an-nas wal hijarah tu pun boleh juga. Pasal ya ibtidak yang diharuskan, ibtidak jaiz ni. Yang kedua panggil ibtida'ul qabih, ini ibtidak yang dilarang ni, yang dikeji, dilarang ni. Iaitu memulakan bacaan dengan kalimah atau ayat yang masih ada hubungan langsung dengan ayat yang terdahulu serta menirukan maksud ayat tersebut. Ayat tersebut. Seperti ibtidak permulaan ayat pada ayat wa malaikatihi. Daripada ayat kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi kali berhenti kullun amana billahi malaikatihi, berhenti kat tu dah. Wa kutubihi wa rusulihi. Dia kata tak comel lah. Sebab dia kait tu ayat tu rakus sekali dah. Jadi boleh mengeliru ke maksud dia dah. Jadi kena boh sekali dah. Seperti ibtidak pada ayat alal ladzina, daripada ayat Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi kali berhenti surah Al-Baqarah ayat 286 ni. Jadi kali berhenti 'alal ladzina dah. Sekat tu je lah. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Sekat tu saja. Dia jadi ubah maksud dah. Nak cerita ni bukan orang-orangnya, atas orangnya sebelum kami lah. Min qablina kena ada tak? Dia boleh ubah maksud. Ni panggil ibtidak qabih. Nak start ayat tu tak comel dah. Kalau kita start dengan atau beginilah, bukan berhenti ni tak ingat dia sambung dah. Apa tadi juga kullun amana billahi malaikatihi, bukan sambung kutubihi, sambung dengan malaikatihi dah. Kullun amana billah, berhenti situ. Malaikatihi wa kutubihi, tak molek dah. Begitu juga dengan sini kalau berhenti pada hamaltuh dah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah. Nah, berhenti sekat tu 'alal ladzina min qablina. Tak molek dah. Ni dia kata ibtidak permulaan yang dilarang dah. Berhenti pun dilarang, mula pun dilarang dah. Kalau kita berhenti hamaltu 'alal ladzina min qablina, lepas tu 'alal ladzina min qablina apa tak sedap juga dah. Kalau kita berhenti molek dah, kita sambung, kita undur sikit dengan ibtidak dengan 'alal ladzina min qablina pun tak molek. Begitu juga kalau kita sambung habis dah tak? Kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nak start molek wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tak molek lah. Dia tak, makna dia seolah tak sambung dengan ayat sebelumnya, perkataan sebelumnya dah. Makna tak apa comel jadi tak? Tak jelas maksudnya, tak jelas makna dia. Yang ketiga ni ibtidak al-aqbah. Ibtidak yang paling dilarang ni. Ibtidak al-aqbah. Permulaan ayat, kita nak start ayat tu yang paling dilarang ni. Iaitu memulakan bacaan dengan kalimah atau ayat yang mungkin mengubahkan makna maksud ayat. Lebih-lebih lagi jika ianya mengenai akidah. Lebih bahaya lagi dah. Seperti ibtidak pada ayat dah. Ittakhadallahu waladana. Daripada ayat wa qalu ittakhadallahu waladana. Kita nak cerita kafir mereka berkata Allah ambil anak lelaki dah. Nah. Allah ambil anak lah, anak dah. Allah ada anak lah dah. Wa qalu ittakhadallahu, mereka kafir, bukan kita kata dah. Wa qalu tu mereka kata iaitu kafir dah. Tiba-tiba kita berhenti dah. Wa qalu ittakhadallahu dah. Ittakhadallahu ladana. Tak kena lah. Tak cerita siapa dia dah. Jadi tak kena. Kita nak cerita kafir, cerita benda gitu tak molek. Tiba-tiba kita sebut ittakhadallahu tu jadi macam suruh pula ambil Tuhan, anak Tuhan dah. Jadi tak molek. Jadi boleh jadi kufur dah. Surah Al-Baqarah ayat 100.
16 dia. Jadi nak sambung sama ada berhenti pada waqala ittakhadallah atau waqalu berhenti situ ittakhadallah ataupun berhenti itu sambut lajak dah. Tapi start ni ittakhadallah tak boleh juga. Ibtidak situ pun tak boleh juga kerana dia boleh ubah makna yang tak comel jadi syirik, jadi kafir lah dah kalau ikut ayat tu lah dah kalau sengaja lah dah. Yang kembang seperti ibtidak permulaan ayat pada ayat nahnu abnaullah. Dah. Kita start situ tak boleh nah. Ibtidak start ayat situ dah. Daripada ayat waqalatil yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ihibba'uh. Surah Al-Maidah ayat 18 dan sebagainya. Jadi hak ni tak malik kalau kita berhenti waqalatil yahud wan nasara berhenti situ dah. Nahnu abnaullahi wa ihibba'uh tak malik seolah kita pula tak kait dengan Yahudi kata kita pula kata nahnu ni kami maksudnya. Sini nak cerita ni orang Yahudi dan Nasrani berkata kami. Kami tu dia lah mereka Yahudi dan Nasrani ni. Tiba-tiba kita berhenti situ seolah tak sambung dah. Lepas tu nahnu abnaullah wa ihibba'uh ni. Jadi seolah-olah kita pula mengaku anak Tuhan dan kekasih-kasihnya. Dia tak molek lah. Kalau kita macam jadi ayat kufur lah. Sebenarnya kufur tu pada orang Yahudi dan Nasrani lah. Ataupun setengah tu berhenti betul. Dah berhenti dah. Waqalatul yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ihibba'uh. Tak ada nafas berhenti situ. Dia sambung nahnu abnaullah. Tak boleh dah. Dia sambung situ tak kena dah. Tak molek sebabnya seolah mengaku anak Tuhan dan kekasihnya dah. Anak Tuhan. Ihibba'uh tak apalah anak Tuhan tu masalah. Okey, perhatian. Tidak harus wakaf. Tidak harus diwakaf, diberhentikan dan tidak harus diibtidakkan di antara mana-mana kalimah perkataan atau ayat yang berlaziman perhubungannya dengan antara satu sama lain seperti antara dua huruf dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah kita nak berhenti tengah-tengah tu potong. Tak boleh lah satu kalimah satu perkataan dah. Antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Tak boleh ni kaedah bahasa Arab sandar dia dah kepada jadi kalau kita berhenti abna macam tu ni. Aqalatul yahud wan nasara nahnu abna'u. Lepas tu Allahi tak kenal lah tak. Bahasa dia tu mudhaf ilaih. Anak kepada anak Allah walaupun yalah tidak. Tapi contohnya tak comel. Jadi maknanya tak boleh tukar makna lah. Mudah-mudah ni sandar. Kata saja. Sayyaratul mudir. Sayyarati. Kata saja. Sayyaratul mudiri. Sayyaratus. Sayyaratul muallimi ni. Kereta cikgu ke apa ni. Jadi ia mudhaf ilaih baris depan dan baris bawah itu dipanggil mudhaf ilaih. Ia salib ia kait. Dia mungkin nak cerita pasal cikgu. Mungkin cerita kereta saja. Kereta cikgu nak cerita dah. Jadi dia kena duduk sekali lah. Yang ketiga, antara mubtada' dengan khabarnya. Jadi mubtada' khabar pun jadi maknanya tidak lengkap lah. Pasal ayat lengkap ni. Jumlah cukup lah kata jumlah mufidah dah. Jumlatul mufidah ni ayat yang berfaedah yang lengkap yang mesti ada mubtada' khabar. Tiba-tiba kita berhenti dah. Ahmad adalah semak. Kalau kita Ahmad adalah berhenti. Jadi tak lengkap lah ayat antara mudhaf dengan mubtada' dan khabarnya. Mubtada' tu Ahmad adalah lah. Khabar dia handsome, semak ke apa dah. Gitu contohnya lah. Jadi kena perhabis ayat biar lengkap makna dia. Yang keempat, keluarga kana dengan isim dan khabarnya. Jadi kana ni ada isim kana yang ada khabar kana dah. Di segi bahasa Arab, kana ni adalah dan juga telah berlaku dah dahulu dah. Lepas tu dia kena lepas kana tu yang ada isim kana dah. Kana Muhammadun kana Muhammadun mualliman ke apa ikutlah dah. Jadi dia kaedahnya isim kana dan khabar kana tu kena bubuh dua-dua baru jadi ayat lengkap. Kalau tak jadi ayat lengkap lah. Banyak lagi dah. Keluarga inna dengan isim dan khabarnya ni kena ngaji bahasa Arab lagi. Kira isim inna dan khabarnya pun tak jadi ayat lengkap kalau kita pisah antara isim ni, isim inna dengan khabar inna lah. Sesungguhnya Muhammad adalah rajin jadi inna Muhammadan mujtahidun. Kalau kita inna Muhammadan tak lengkap lah ayat tak. Sesungguhnya Muhammad saja. Rajin tu tak tersebut. Jadi tak cukup ayat. Fi'il dengan fa'il dan maf'ulnya. Ni pun jadi ayat jumlah mufidah dia kena ada cukup lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ya. Ni kaedah bahasa Arab bagi fi'il bukan fi'il lazim panggil fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi kena ada maf'ulun bih. Syarat dengan jawabnya dah. Syarat dengan jawabnya. Kalau ada syarat jawab kena dua-dua serentak kena berbual tidak tak lengkap ayat.
Yang ke-8 nafi dengan manfi. Yang dinafikan dan isbatnya. Jadi macam la ilaha illallah lah. La tu nafi ni. La ilaha manfi yang dinafikan ilah. La ilaha illallah. Kecuali Allah tu isbat kena ada. Kalau la ilah saja, tak ada Tuhan saja, tak lengkap lah dah. Kena bubuh belakang baru cukup ayat, baru faham molek dah. Jadi tak boleh kita jumpa Quran yang tak lengkap begitu, kita bukan berhenti kat sekadar lah. Yang ke-9 ataf dengan ma'tufnya. Wa ni. Wa dan ni mesti ada sama-sama dah. Yang ke-10 sifat dengan mausufnya dah. Nak sifat lah, sifat dengan mausufnya, sifat ikutlah dari sifat Allah ni Maha Penyayang, kena sebut Maha Penyayang dan Bismillahirrahmanirrahim ke apa. Contoh lain, contohnya yang kita kira tergantung ayat dia lah. Lepas tu badal dengan membadalnya, tukar dah. Taukid dengan ma'akadnya, jar dengan majrur, jar majrur dah. Fil madrasah 3 begitu dah kita kata dah. Dia kena ada dah. Kalau tak fi atas apa fi dah. Dia berarti dia tak cukup ayat dah. Amil dengan ma'mulnya dah. Amil nafsa ke amil gapo ni nak. Ia kena sambung dah. Dan sebagainya. Okey, bertajwid 239 bertajwid pada membaca hukum waqaf. Ibtida' dan wasal pada kalimah allazina, allazin dan allati. Jadi nak baca gana wasal ke ibtida' sini. Kalimah-kalimah tersebut tidak harus diwaqaf, diberhentikan, tak harus waqaf sebelumnya dan tidak harus diibtida' dengannya. Tak boleh waqaf sebelum allazi tu boleh lah. Dan tak boleh ibtida' dengannya. Start allazi, pakai allazi start dengan allazi tak boleh lah. Allazi ke allati ke allazina tak boleh start dengan gitu dah. Pasal dia ni nak cerita ayat sebelum dia dah. Yang allazi ni masuk yang dah. Yang ni mesti kaitnya sebelumnya. Muhammad Muhammad yang rajin itu kena yang. Kalau Muhammad saja tak ada yang rajin tu buat yang. Kalau kita Muhammad berarti yang rajin. Siapa dia yang rajin? Tak cukup ayat. Atau dia kata tak boleh berhenti situ dah. Tak boleh berhenti sebelum allazina, lepas tak boleh start dengan allazina. Gitulah dah. Allazi allati serupa dah. Tapi kata kecuali ketika ianya terletak pada awal bilangan ayat. Kecuali start dengan ayat memula. Ayat memula tu tak apalah dah. Okey, seperti dia wailul mutaffifin, tu boleh. Walaupun kata yang situ tak apa pasal dia ayat suku dah. Wailul mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Allazina situ tak apa pasal dia permulaan ayat. Kat tengah ayat tak boleh kita buang dah. Contoh lagi dia kata bolehnya min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi ni pun tak apa sebabnya ayat start dengan ayat dalam Quran tu kita tengok ayat permulaan ayat dah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nak sambung pun boleh, tak boleh sambung pun. Tapi kalau berhenti pun tak apa sebab dia ayat yang lain. Allati tu ayat yang lain dah. Kalau kita sambung ke narullahil muqadatul allati tattali'u 'alal afidah ni. Kalau kita sambung, kata sambung pun tak apa, tapi nak ayat bunyinya ni kalau kita start allati tattali'u 'alal afidah tu tak apa sebabnya memang dalam Quran pun dia adalah permulaan ayat dah. Adapun kalimah allazina yang terdapat pada 7 tempat yang berikut ini, maka ianya hendaklah diwaqaf sebelumnya dan ibtida' dengannya. Ada juga dah. Kerana jika diwasalkan disambungkan, maka ianya boleh mengubahkan maksud ayat yang dikehendakinya. Tak boleh pula dah. Contohnya allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ayat sebelum tu cerita pasal lain. Ayat ni cerita pasal lain. Jadi tak boleh sambung, dia kena waqaf situ dah. Surah Al-Baqarah ayat 101. Contoh ayat lain, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi ayat ni surah Al-Baqarah ayat 146 ni ayat sebelumnya cerita lain, ayat ni cerita lain. Kita tak boleh sambung dah. Dia kata cerita tak boleh sambung. Tak boleh wasal dengan ayat sebelumnya dah. Contoh lagi, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Surah Al-Baqarah ayat 275. Hak ni pun tak boleh sambung dengan ayat sebelumnya. Sebab ayat ni cerita lain, ayat sebelumnya cerita lain dah. Yang keempatnya, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surah An-Na'am ayat 20. Hak ni pun tak boleh sambung dengan ayat sebelumnya.
Ayat sebelumnya gapo dah ni. Tapi nak yang bunyinya tak boleh. Dia pasal cerita yang lain. Tak kait dengan ayat ni dah. Yang kelimanya allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi hak ni pun tidak kait dengan ayat sebelumnya surah At-Taubah ayat 20 dah. Yang keenamnya allazina yahmiluna al-'arsy. Yang mengikut arsy surah Ghafir ayat 7 ni tak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, tak boleh sambung sekali dah. Yang ketujuh allazina yuhsyaruna ala wujuhim surah Al-Furqan ayat 40. Jadi hak ni pun ayat yang berdiri sendiri tak kait dengan ayat sebelumnya, jadi kita tak boleh sambung dah. Tak boleh wasal dengan ayat sebelumnya. Jadi ubah maksud dah. Ubah maksud yang dia kena kilah. Pasal tak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, jadi ubah maksud kalau kita sambung dah. Jadi kalimah-kalimah allazina pada ayat pertama hingga ayat ke-6 ianya berfungsi sebagai mubtada'. Dia start dengan mubtada' dah. Allazina ni macam mubtada' dah. Satu kena ni. Satu hingga ni yang kita baca saat ni. Ianya berfungsi sebagai mubtada' khabar. Manakala kalimah allazina pada ayat yang ketujuh pula ianya adalah berfungsi sebagai khabar. Yang dihasaf, yang dibuang mubtada'nya. Ada jugalah kaedah bahasa Arab ni. Jadi dia jadi ayat yang lengkap. Kalau campur dengan ayat sebelum jadi ubah makna dia. Humul ladzina yuhsyaruna. Maka kesemuanya menunjukkan alladzina yuhsyaru tu sebenarnya ada humul ladzina yuhsyaruna ala wujuhihim. Ada humu situ kalau nak kira sebenarnya. Khabar yang dihazafkan mubtada'nya dah. Maka semua menunjukkan ayat-ayat berasingan dari ayat yang sesudahnya, yang mana ianya tidak harus diwasalkan bacaannya dah. Jadi tak boleh kait lah berasing daripada ayat sebelum dia tu dengan ayat ni tak berasing, tak boleh kita wasal dah. Jadi sebelumnya kena berhenti. Dah start dengan ayat ni, tak boleh nak kita sambung terus dah dengan ayat sebelumnya dah. 2.40 bertajwid pada membaca hukum waqaf ibtida' pada kalimah na'am. Ianya terdapat sebanyak 4 tempat sahaja dah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Jadi ini qalu na'am dah. Ini ada na'am dah. Ianya pada 4 tempat dalam Quran ada na'am ni dah. Jadi hak ni nya hukum dia guana dah. Waqaf ibtida'. Start na'am tu qalu tu. Baru kita kata na'am tu kita qal tu kita berhenti baru na'am dah. Dah. Jadi bahasa. Ada 4 tempat kita baca dulu. Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Surah Araf ayat 114. Tempat kedua dah. Tempat ketiga qala na'am wa innakum idzal la minal muqarrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 42. Yang keempatnya kul na'am wa antum dakhilun. Surah As-Saffat ayat 18 dah. Jadi hanya kalimah na'am pada ayat yang pertama sahaja harus diwaqafkan. Hak lain tu boleh waqaf dah. Qalu na'am dah. Kalau kita baca fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu berarti na'am, baru kita sambung na'am baru boleh, atau na'am gap-gap lepas tu lah. Jadi itu dia panggil boleh waqaf. Kerana ianya tiada hubungan dengan ayat yang berikutnya dah. Jadi bukan na'am tu betul tak? Qalu na'am, na'am betul tak? Mana waqaf. Waqaf pada na'am ni, bukan sebelum na'am, waqaf pada na'am ni. Qalu na'am segitu, berhenti situ tak apa, harus. Hak tu saja ayat pertama saja. Hak 3 ayat lagi qala na'am wa innakum la minal muqarrabin tu alif kita berhenti. Qala na'am berhenti wa innakum la minal muqarrabin tu alif gitu dah. Berhenti situ qala na'am tu tak alif. Ibtida' lepas tu wa innakum la minal muqarrabin tak alif. Manakala yang lainnya tidak harus diwaqafkan kerana masih kuat perhubungannya dengan ayat yang berikutnya. Jadi tak alif kita baca qala na'am berhenti wa innakum idzal la minal muqarrabin tak alif dah. Kena sambung pasal ada kaitan dah. Hak bolehnya hak tadi surah Al-A'raf ayat 44 saja dah. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Atau boleh berhenti situ, boleh sambung hak lain lah. Pasal cukup lengkap dah ayatnya. Okey, 2.41. Bertajwid pada membaca hukum waqaf ibtida'. Waqaf ni berhenti, ibtida' ni permulaan ayat pada kalimah bala dah.
Ianya terdapat sebanyak 22 tepat. Hanya 10 tepat saja yang harus diwakaf dan diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Berhenti kat bala tu dah. Lepas bala berhenti, lepas tu sambung ayat lain. Boleh 10 tepat daripada 22 tepat dah. 10 tepat ni yang ayat lepas ni boleh berhenti dah. Harus diwakaf dan ibtidakkan. Hak lain lagi 12 tepat lagi tak boleh berhenti dah. Tak boleh berhenti situ, tak boleh ibtidak situ dah. Ayat berikutnya tak boleh ibtidak mula dengan ayat berikutnya. Ni tak apa, hanya kita baca boleh 10 tepat ni boleh dah. Pertama am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala berhenti situ boleh. Atau ta'maluna bala boleh juga dah. Atau ta'malun bala berhenti situ pun boleh dah. Baru sampai ayat seterusnya tu surah Al-Baqarah ayat 81 dah. Boleh berhenti situ, ia tak ubah makna lah dah. Yang kedua dah, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala tu kita berhenti situ pun boleh. Kita terus pun boleh dah. Sini berhenti pun boleh. Bala berhenti mentah baru sambung ayat lain. Surah Al-Baqarah ayat 112 dah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala surah Al-Imran ayat 70 ni. Jadi hak ni pun boleh. Berhenti waqaf pun boleh, nak sambung boleh. Waqaf mentah lepas tu sambung dengan ayat seterusnya pun boleh. Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala lepas tu seterusnya surah Al-Imran ayat 125. Ini ayat keempat lah, boleh dah. Kelima pula alastu bi rabbikum qalu bala. Berhenti kat tu boleh, lepas tu sambung boleh dah. Surah Araf ayat 172 dah. Tempat yang keenamnya dah dalam Quran, wa ma kunna na'malu min su'. Bala su'im bala boleh, su' bala berhenti situ boleh, bala sambung pun tak apa dah. Surah An-Nahl ayat 78. Ni boleh berhenti lah, boleh waqaf, berhenti dan boleh ibtidak, boleh start mula. Lepas dia tu boleh start ayat mula boleh juga dah. Lepas tu yang ketujuhnya ala ayyakhluqa mislahum bala. Surah Yasin ayat 81 boleh juga. Awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala. Sekat tu berhenti sambung dah. Surah Ghafir ayat 50 pun boleh. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala. Jadi berhenti situ pun boleh, nak sama boleh nak. Surah Al-Qaf ayat 33. Innahu zanna an lan yahur bala. Surah Al-Insyiqaq ayat 15 dah. Hak ni boleh kita berhenti waqaf, berhenti ibtidak mulakan ayat selepas tu boleh dah. 10 tepat ni. Kalimah bala tersebut adalah berfungsi sebagai jawab kepada ayat yang terdahulunya, ayat sebelumnya, dan tiada berhubungan pula dengan ayat yang berikutnya. Lepas tu tak kait mana dengan ayat berikutnya dah. Manakala lain-lain kalimah bala tidak elok diwakaf dan diibtidakkan. Jadi 12 tepat lagi tak molek. 10 tepat ni yang molek berhenti atau boleh berhenti kan tak ada kaitan. Lepas bala tu tidak kaitan dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau 10 tepat ni boleh berhenti dah. Hal lain tak boleh berhenti dah. Boleh dah. Sikit lagi dah. Okey, bertajwid pada membaca hukum waqaf pada kalimah kalla pula kalla dah. Ianya terdapat sebanyak 33 tempat. Hanya sebelah tempat sahaja yang elok diwakafkan, diberhentikan dan elok diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Lepas dia kalla tu boleh sambung dah. Jadi ada sebelah tempat sahaja molek gitu. Jadi ada 21 tempat lagi molek kena sambung. Tak molek kita berhenti situ dah kalla tu. Jadi contoh hak molek boleh berhenti di elok ibtidak lepas tu molek waqaf pula yang ni dah ada sebelah tempat. Pertama waqaf pada amit takhadha 'indar rahmani ahda kalla. Ibtidak dengan sanaktub sanaktub ma yaqul. Jadi kita lepas kalla tu ada sanaktub ma yaqul, dia boleh start dengan sanaktub ma yaqul. Dia lepas kalla tu. Surah Maryam ayat 79 dah. Yang kedua dah waqaf pada liyakunu lahum 'izza kalla atau izzan kalla. Boleh putih situ. Ibtidak mulakan ayat dengan sayakfuruna bi'ibadatihim. Ni surah Maryam ayat 82. Yang ketiga dah waqaf pada la'alla a'malu salihan fima taraktu kalla. Putih situ boleh. Ibtidak start ayat pula dengan innaha ayat berikutnya dengan innaha kalimatun huwa qailuha. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Boleh gitu dah. Ni boleh.
Pasal molek kena cukup dah makna dia, lengkap dah. Yang keempatnya waqaf pada Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka kalla. Berhenti situ dah. Ibtidak mula dengan ayat seterusnya. Bal huwallahul azizul hakim. Surah Sabah ayat 27 dah, 27. Yang kelima dah, waqaf pada summa yunjihi kalla dah. Ibtidak dengan innaha lazza. Surah Al-Ma'arij ayat 15 dah. Boleh berhenti situ. Yang keenam dah boleh start situ dah. Waqaf pada ayat ayyudkhala jannata na'im. Kalla, berhenti situ dah. Ibtidak pula dengan inna khalaqnahum. Surah Al-Ma'arij ayat 39. Ketujuh. Waqaf pada summa yatama'u an azida kalla. Berhenti situ dah. Ibtidak start ayat pula dengan innahu kana li ayatina anida. Surah Al-Mudaththir ayat ke-16, ayat ke-16. Lepas kalla tu boleh ibtidak dengan ayat selepas kalla dah. Yang ke-8 dah, waqaf pada ayat ayyuta sufan munasyaratan kalla. Berhenti situ boleh. Ibtidak start ayat pula balla yakhafunal akhirah. Surah Al-Mudaththir ayat 53. Ke-9, waqaf pada qala asatirul awwalina kalla. Ibtidak start ayat dengan bal rana ala qulubihim. Surah Al-Mutaffifin ayat 14 dah. Boleh dah. Yang ke-10, waqaf pada fayaqulu rabbi ahani kalla. Berhenti situ. Ibtidak pula dengan bal la tukrimunal yatim. Boleh dah. Surah Al-Fajr ayat 17. Tempat yang ke-11-nya, waqaf pada yahsabu anna ma lahu akhladahu kalla. Ibtidak dengan la yumbazanna fil hutamah. Surah Al-Muhamazah ayat 4. Boleh start dengan lepas kalla tu boleh berhenti. Lepas tu start dengan ayat lepas kalla dah. Ini sebelah tepat saja. Hak lain tu kena sambung. Kalimah-kalimah kalla tersebut adalah berfungsi sebagai kata penafian atau penolakan. Maka ianya elok diwaqafkan. Molek berhenti dah. Dan elok diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Manakala lain kalimah kalla, ianya tidak harus diwaqafkan dan tidak harus diibtidakkan. Tak molek pula dah. Sudah sikit dah. Bab waqaf ni. Waqaf ibtidak dah. Yang ke-2.43 bertajuk pada membaca hukum waqaf pada kalimah zalika. Hanya yang elok diwaqaf dan diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Terdapat 4 tempat saja dah. Zalika ni. Jadi hak ni dia kata elok diwaqaf dan diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya. Molek waqaf sini zalika ni. Dia ada 4 tempat je molek wakaf. Hak lain tidak dah. Hak lain tak molek. Kita kena sambung dah. Tapi hak ni molek berhenti dah. 4 tempat je molek berhenti dalam zalika. Contohnya zalika berhenti. Wa man yu'azzim hurumatillah. Surah Al-Hajj ayat 30 dah. Tu tepat dah. Tempat kedua dah. Zalika. Waqaf tu berhenti situ. Lepas tu bersama wa man yu'azzim sya'airillah. Surah Al-Hajj ayat 32. Ini molek berhenti dah. Lepas tu yang seterusnya ketiga zalika waqaf. Lepas tu baru sambung ibtidak wa man 'aqaba bimisli. Surah Al-Hajj ayat 60. Ayat tempat keempatnya zalika berhenti. Lepas tu walau yasha'ullah. Surah Muhammad ayat 4. Kerana kalimah-kalimah tersebut boleh di-i'rab sebagai mubtada' yang dihazaf khabarnya. Zalika hukumullah. Dia tinggal hukumullah tu dia hazaf dia buat. Boleh dia mubtada' dia buat dah. Ada juga yang khabar yang dihazaf dia buat dah mubtada'nya. Khabar yang dihazaf mubtada'nya dah. Mubtada' ini ni khabar kena buat dah. Zalika hukumullah dah. Hak ni pula khabar yang mahzuf yang dihazaf mubtada'nya. Kena buat khabar pula. Penerangan lah. Khabar penerangan. Jadi ini fardukum zalika dah. Ini mubtada' kena buat dah. Ada juga maf'ul yang dihazaf fi'ilnya. Jadi kena buat benda yang maf'ul tapi yang hazaf perbuatan tu. Jadi imtathalu zalika. Ni contoh-contoh nah. Ni ikut kaedah bahasa Arab lah. Ngaji bahasa Arab baru reti ke tidak payah nah.
Manakala dalam kalimah zalika tidak harus diwakafkan padanya. Jadi kalau kena ingat kaedah asasnya tak boleh berti zalika ni. Kecuali part ning saja. Kerana sebab-sebab di segi bahasa Arab ni cukup dah. Ya cukup dah maknanya, tak kait ayat selepasnya. Kalau berti pun cukup dah makna je dah. Jadi lengkap dah ayat. Tapi kalau tempat lain, kalau zalika tengah-tengah jalan ni berti tak jadi ayat lengkap lah dah. Jadi hilang makna dia dah. Mengubah makna lah. Kedua, poin keempat, bertajwid pada membaca hukum waqaf pada kalimah kadzalika. Hanya yang elok diwakaf dan ibtidakkan dengan ayat yang berikutnya terdapat sebanyak 4 tempat sahaja dalam Quran. Ni jahat kita boleh berhenti waqaf dan kita boleh ibtidak, kita boleh mula ayat selepas ayat ni kadzalika dah. Pertama, kadzalik berhenti situ dah. Wa qad ahatna surah Al-Kahfi ayat 91 boleh berhenti dah. Dan boleh ibtidak mulakan dengan ayat selepasnya dah. Yang kedua dah, kadzalik wa awrasna bani Israil surah Asy-Syu'ara ayat 59. Yang ketiga, kadzalik innama yakhshallaha surah Fatir ayat 28. Yang keempatnya, kadzalik wa awrasnaha qauma surah Ad-Dukhan ayat 28 dah. Kerana kalimah kadzalika tersebut boleh di'irabkan sebagai khabar yang dimhazafkan. Khabar ni penerangan lah. Kalau bahasa Melayu panggil apa istilah dia dah. Ingat dah panggil dah. Adalah lah bawah tengah, adalah tengah dah. Subjek predikat. Jadi subjek tu benda nak ceritakan, predikat tu benda menceritakan tentang subjek tu, tengah perkara tersebut. Jadi dia kata sini dia buat benda yang nak diceritakan, khabar yang dihazafkan mubtada'nya ni. Predikat yang membuat subjeknya atau objek yang nak cerita lah. Dengan takdir al-amru kadzalika dah. Dan sebagainya. Manakala dalam kalimah kadzalika tidak harus diwakafkan padanya. Tak boleh berhenti lah. Hal lain tak boleh berhenti. Hak ni je boleh berhenti dah. Tu je. Pak tepat dah. Macam zalika je pak tepat juga dah. Kedua, 2.45 bertajwid pada membaca hukum waqaf pada kalimah hadza. Hanya yang harus diwakaf dan diibtidakkan dengan ayat yang berikutnya terdapat 3 tempat sahaja dah. Pertama, hadza. Ni boleh berhenti sini. Hak lain tak boleh berhenti dah. Sini boleh berhenti 3 tempat ni lah. Hadza wa inna hadza berhenti dah. Wa inna lit-taghin. Surah Sad ayat 55. Yang kedua, hadza berhenti dah. Falyazuquhu hamim. Surah Sad ayat 57. Yang ketiganya, hadza waqaf situ. Ma wa'ada ar-Rahman. Surah Yasin ayat 52 dah. Boleh berhenti hadza situ dah. Boleh waqaf lepas tu ibtidak lepas ayat tu boleh. Kerana apa? Kerana kalimah hadza pada ayat yang pertama dan kedua ianya boleh di'irab sebagai khabar yang dihazaf mubtada'nya. Khabar yang dibuat mubtada'nya apa tu? Subjek penerangan dah, benda yang nak terangkan. Dia buat tapi orang Arab faham gitulah dah. Manakala hadza pada ayat yang ketiga ianya boleh di'irab sebagai sifat kepada kalimah mim marqadina. Ada surah Yasin lah. Jadi marqadina tu jadi sebagai sifat. Hadza tu sifat kepada mim marqadina sebelumnya. Jadi berarti situ pun cukup dah ayat lengkap dah. Tak berubah makna. Alhamdulillah, setelah selesai bahagian huraian kurikulum kedua at-tajwid, kira-kira sebanyak 45 kemahiran yang perlu ada. Hanya untuk membantu para hakim tilawah Al-Quran, guru-guru, pelajar-pelajar, qari-qari'ah, seterusnya peminat-peminat Al-Quran. Semoga prestasi bacaan Al-Quran dapat dipertingkatkan dah. Kurikulum bahagian kedua ini merupakan kurikulum yang terpenting dalam kurikulum dalam bidang tilawah Al-Quran. Kerana jika tersalah langkah, bukan sahaja menjadi suatu kesalahan dalam peraturan majlis tilawatul Al-Quran, tetapi ianya membawa kepada tidak sah bacaannya. Bacaan itu sah sampai tahap tu dah. Habislah kita hukum tajwid dah. Kita masuk pula huraian kurikulum ketiga, iaitu at-tarannum. Ni kita baca esok lah insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.